Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Siyamul ayyami fadilah. Puasa pada hari-hari yang mempunyai kelebihan. Lamma kana siyamu min afdal qurbati lillah tabaraka wa ta'ala, dan tak kala adalah puasa adalah daripada seafdal ibadat mendekatkan diri kepada Allah Maha Berkat Maha Tinggi. Waqtasahu li nafsihi, maka dikhususkannya bagi dirinya. Nadabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah khususkan untuk dirinya sunat siyamu ayyami bi'ainiha, puasa beberapa hari-hari yang telah ditentukan, yang telah ditetapkan. Faminha, antaranya awal siyamu sittun min syawal, siyamu sittin min syawal, puasa 6 daripada Syawal. Maka dikenali dengan puasa 6. Puasa 6 iaitu lepas Ramadan, Syawal, maka disuruh kita berpuasa dalam bulan Syawal. Hanya di bulan Syawal afdal ini selama 6 hari. Wa an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala: Man sama Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahri. Rawahul Muslim. Daripada Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abi Ayyub ini yang mana Nabi sampai ke kota Madinah, Nabi duduk di rumah dia. Radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berpuasa Ramadan, yakni puasa Ramadan sepenuhnya, summa atba'ahu, kemudian diikutinya, sittan 6 min Syawal, daripada bulan Syawal. 6 di situ 6 hari daripada bulan Syawal. Kana kasyamid dahri, adalah ia seumpama puasa 1 tahun. Dahri ini ada makna sepanjang masa, maknanya, tapi yang dimasukkan dari ini adalah 1 tahun. Maka orang yang puasa 6 hari, dia dapat pahala seperti 1 tahun. 1 tahun ada berapa bulan? Ada 12 bulan. Maka berpuasa seumpama dia puasa 12 bulan. Seumpama gitu, seumpama puasa 12 bulan. Rawahu Muslim. Wa innama, akan tetapi syibhuha, penyerupaannya, persamaannya itu bisyamid dahri, seperti berpuasa setahun, bandingannya seperti puasa setahun. Nanti jangan salah faham. Oh, kalau gitu besar pada Ramadan lagi. Dah Ramadan besar lagi. Tapi yang dimasukkan setahun, dia kata li'anna al-hasanata bi asyri amsalihah, kerana sesungguhnya satu kebaikan dengan 10 seumpamanya. Satu kebaikan digandakan 10. Kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila kita nak buat satu perkara, kita niat, kita dapat 1 pahala. Tak buat lagi, kemudian kita buat, dapat 10. 10 itu dapat 10. Maka di bulan Ramadan kita buat kebaikan puasa. Maka bila kita buat puasa, kita beramal satu puasa, gambarannya 10 kali ganda. Bermakna 1 bulan kita puasa bagaikan kita dapat pahala 10 bulan. Kemudian itu dah kita puasa Ramadan 10 bulan. Kemudian kita puasa 6 hari. Satu kebaikan digandakan 10. Jadi ada 6 hari, ada 60 hari. 60 hari bersamaan 2 bulan.
Jadi 10 bulan campur 2 bulan cukup setahun. Itulah maknanya. Maknanya begitu. Rawa Sauban anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Sauban daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, man sama Ramadan, sesiapa yang berpuasa Ramadan, fasyahruhu, maka bulannya itu bi asyaratin, dengan 10, yakni seumpama 10 bulan. Dia berpuasa sebulan Ramadan seperti 10 bulan. Kerana setiap kebaikan diganda 10. Itu bahagian puasa saja itu. Kemudian bahagian lain, ibadat-ibadat diganda sampai 70 kali ganda, itu ibadat lain. Hanya puasa 1 bulan seperti 10 bulan. Kemudian dia kata, wa man sama 6 ayamin, sesiapa yang berpuasa 6 hari ba'dal fitri, selepas hari raya, yakni selepas hari raya yang pertama, hari yang pertama. Fazalika siyama sanatan, maka yang demikian itu seumpama puasa 1 tahun. Kenapa dikira 1 tahun? Sebab 6 hari itu bermakna setiap kebaikan diganda 10. 6 hari bermakna 60 hari diganda. Maka 60 hari bermakna 2 bulan. 2 bulan campur dengan setahun, dengan 10 bulan jadi 1 tahun. Begitulah gambarannya. Maka puasalah 6 hari. Puasa 6 hari. Itulah yang sebaiknya. Rawa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shama ramadhana, sesiapa yang berpuasa Ramadan, wa adba'ahu 6 min Syawal, maka dia ini mengikuti 6 daripada Syawal, 6 hari. Kharaja min zunubihi, keluar daripada dosa-dosanya. Maknanya apa? Allah hapuskan dosanya, kayaumin wulidathu ummuhu, seperti dia dilahirkan daripada ibunya. Besar tak pahala dia? Besar. Mana? Yang kata setahun je puasa dah. Maka seumpama dia lahir daripada perut ibu, tidak ada dosa. Kharaja min zunubihi, keluar daripada dirinya dosa-dosa. Seperti apa? Seperti jadilah dia umpama bayi yang baru lahir, tidak ada dosa. Wal aula, dan yang utama dalam bab puasa 6 hari, al mubadarah, bersegera, bisyamiha, dengan puasanya itu, ba'dal aidi, selepas hari raya pertama, mubasyaratan, bersegera, mutawalian, berturut-turut. Ini yang paling afdal. Hari raya kedua terus puasa selalu. Tapi puak-puak kita tak puasa hari kedua. Sebab makanan banyak lagi. Makanan tengah banyak, nak pergi raya rumah orang lagi. Maknanya dia raya tak cukup lagi. Maka hari raya kedua tak puasa lagi. Tak puasa lagi. Yang abdalnya begitu, hari raya kedua puasa dah. Tapi adakah mesti begitu? Dia kata aula, itulah yang paling afdal. Katanya di Tarim itu raya kedua masyarakat jadi macam Ramadan balik. Betul gitu? Jadi macam Ramadan balik. Raya kedua orang kampung puasa semua sekali. Ini di Tarim, di Yaman. Dia kata raya kedua seperti bulan Ramadan. Siapa yang tak puasa hari-hari kedua, orang kampung tengok gitu, cerelong. Maknanya dan seksa orang tak puasa. Pergi kedai-kedai tutup, dah pun tak buka mana. Orang pun dah jadi macam Ramadan balik. Macam Ramadan balik, sibuk juga baca Quran dan seumpamanya. Hari raya ketiga gitu juga, hari raya keempat begitu juga, sampai 6 hari mereka berpuasa. Sampai 6 hari mereka berpuasa, masuk hari raya ke-7. Orang panggil hari raya 6. Barulah kembali meriah macam hari raya baik. Barulah pergi ziarah, barulah pergi makan, begitulah katanya. Boleh tak masyarakat kita buat gitu? Payah. Masyarakat kita raya sebulan tak cukup.
Sampai bulan Zulkaadah lagi rumah terbuka menyambut hari raya Zulkaadah tau. Sampai bulan Zulhijjah rambutan hari raya lagi, rumah terbuka. Tak cukup sebulan. Tak cukup. Sebab apa? Mereka berdalilkan. Dia dalil apa? Kita puasa sebulan, raya sebulan lah. Itu dalil mereka. Baik, kita tengok. Adakah begitu? Wala yusyaratu zalika. Tidak disyaratkan begitu. Siapa yang boleh buat gitu, alhamdulillah. Tapi tidak disyaratkan begitu. Yang dikatakan bahawa disuruh itu dari segi afdal. Begitu juga kata Imam Ahmad, Imam Ahmad Ibn Hanbal, begitu juga dikatakan bahawa afdal. Namun ada yang memilih mengatakan bahawa boleh, harus, seperti Abdullah Ibn Mubarak mengatakan tak apa, asal puasa 6 hari sudah, maka kita pun pegang yang ni lah, mudah sikit. Wa man alaihi al-qada, sesiapa yang ada qada, siapa yang ada tinggal puasa, anak muslimat bulan Ramadan dia tak boleh puasa, maka dia ada qada. Puasa mahu fi Syawal, maka dia kena qada bulan Syawal. Maka puasalah dia bulan Syawal. Fayanwihi, maka dia niatlah, dia niat apa? Niat qada lah. Yang dariju siyama sita, siyamu sitti fihi, dan masuk dengan puasa 6. Gitu. Ni muslimat yang ada kena qada. Kena qada sebab dia tak boleh puasa. Bila tak boleh puasa, habis masuk bulan Syawal terus puasa, kena qada. Bila kena qada, yang dariju siyamu sitti fihi, maka masuk sekali dengan puasa 6 niat. Dia dapat 2 dalam 1. 2 dalam 1. Maka kita berpegang, ada beberapa pendapat. Ada pendapat kata yang wajib-wajib, yang sunat-sunat. Mana boleh gabung wajib sunat? Boleh gabung ke sembahyang wajib dengan sembahyang sunat sekaligus? Tak boleh. Maka dia kata tak boleh gabung. Ini pendapat pertama. Tak boleh. Yang wajib-wajib, yang sunat-sunat. Pendapat yang kedua mengatakan bahawa wajib dan sunat boleh gabung. Wajib dan sunat boleh gabung. Seperti apa? Seperti qadha dengan puasa 6. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, hanya boleh gabung sunat dengan sunat. Seperti apa? Seperti puasa Isnin dengan puasa 6. Digabung dua. Maka ini pecah pada 3 pandangan. Maka dalam kitab ini dia datangkan dengan pandangan yang kedua tadi, boleh gabung wajib dengan sunat. Hanya disebut dalam kitab yang lain, siapa yang berpegang dengan pendapat yang boleh gabung wajib dengan sunat, maka hendaklah dia niat yang wajib dulu. Saja aku puasa qada, barulah masuk yang sunat berserta puasa 6. Jangan sunat dulu. Kerana antara wajib yang sunat, kena utamakan yang wajib. Maka itu pandangan khilaf, tak perlu gaduh. Maknanya ada 3 pandangan ini. Maka dalam kitab ini pegang pendapat mengatakan kalau ada qada yang wajib, boleh yang darju siyamu sitti, masuk dalam puasa 6 lalu. Baik. Dan di antara puasa sunat yang afdal siyamu isnaini wal khamis, yakni puasa Isnin Khamis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala tu'radu a'malu 'ala Allah, dibentangkan amalan kepada Allah yaumal Isnin wal Khamis, hari Isnin Khamis. Isnin Khamis. Maknanya fa uhibbu an yurada amali wa ana shaim, dan aku suka ketika mana amalan aku dibentangkan hal keadaan aku puasa. Maka Isnin kami dibentang amalan, Isnin dibentang amalan, kami dibentang amalan.
Allah pernah ditanya tentang puasa hari Isnin, maka baginda menjawab, zalikal yaum wulidtu fihi. Itulah hari yang aku dilahirkan. Nabi mengingati hari kelahiran dia. Nabi mengingati hari kelahiran dia dengan berpuasa. Maka ini dalil yang boleh kita sambut maulid, ingat hari kelahiran Nabi. Sebab Nabi berpuasa. Maka orang kata, dah kalau nak sambut maulid, puasa lah. Puasa itu satu contoh ibadat. Nak buat apa? Nak kata boleh kita sambut maulid dengan melakukan ibadat yang lain. Ibadat seperti apa? Bagi orang makan. Seperti apa? Hari kita menyambut maulid, kita baca kitab. Dah seumpamanya. Kita berceramah, memberi peringatan dan seumpamanya. Dan bu'istu fihi, dan aku dibangkitkan pada hari itu. Maknanya aku dilahirkan hari Isnin. Kata Nabi, dan aku dilantik menjadi rasul pun hari Isnin. Wa unzila alayya fihi, dan diturunkan atasku pada hari Isnin, yakni disampaikan wahyu pun hari Isnin. Baik, hadis riwayat Muslim, wa fihi dilalah, ini adalah dalil ala annahu yang bagi ta'zimul yaumil alladhi ahdatsallahu fihi ala 'abdihi nikmatan bitaqarrubi ilaihi fihi bisawmi wa bi ghairihi minal a'mali salihah. Maka ini dalil bahawa sesungguhnya sayugilah kita membesarkan hari yang Allah Ta'ala telah ceritakan, Allah Ta'ala telah sebut tentang hamba-Nya yang merupakan nikmat dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan berpuasa. Berpuasa ataupun dengan ibadat-ibadat yang lain daripada amal soleh. Nak sambut hari Isnin boleh puasa. Tak nak puasa boleh ibadat yang lain, buat kuliah. Lain pada itu bersedekah dan seumpamanya. Maka Isnin Khamis afdal berpuasa. Yang ketiga, siyamu salasati ayyam min kulli syahrin. Yang ketiga, puasa 3 hari setiap bulan. Telah datang padanya hadis-hadis yang banyak daripadanya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, Nabi bersabda, awsani, katanya Abu Hurairah ni, awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bisalas. Kekasih aku telah mewasiatkan kepada aku. Kekasih aku tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepada aku, kata Abu Hurairah, dengan 3. Apa wasiatnya, apa pesanannya? Siyamu salasati ayyam min kulli syahrin. Puasa 3 hari dalam sebulan. 3 hari dalam sebulan. Yang pertama, wa raka'atai duha, dan 2 rakaat duha. 2 saja kan, sahabat apa dah suruh 10? Dah dah suruh 8. Maknanya, kenapa buat 2 je? Tengok. Rasulullah nak bagi tahu yang utama istiqamah. 2 istiqamah lebih afdal. Kerja 8 lepas tu tak buat-buat. Maka 2 rakaat. Kemudian witir. Kemudian ada autir qabla an anam. Maka witir, dia suruh aku buat witir sebelum tidur. Jadi sebelum tidur dibuatnya witir. Jadi 3 yang Nabi perintahkan. Puasa 3 hari, sembahyang sunat duha, witir sebelum tidur. Pesan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa kana alaihi salatu wassalam yasumu ayyamu bait. Adalah Nabi SAW sentiasa puasa hari putih. Hari putih itu bila? As-salisa asyar, Rabi'a asyar, Khamisa asyar. Ya, ini pada 13, 14, 15 bulan Islam. 13, 14 bulan Islam ni tengok bulan Islam. Bulan Muharram ke? Tengok pada bulan Islam. Rejab, Sa'ban semua tu. Bukan bulan Januari, Februari tu. Tengok bulan Islam 13, 14, 15 puasa. Itu dia panggil puasa hari putih. Panjang ni. Boleh sikit lagi ni? Boleh ya? Dan yang keempat, saumu yaumil Arafah. Puasa hari Arafah. Hari Arafah ni bila? Hari Arafah adalah hari 9 Zulhijjah. Duduk di padang Arafah. 10 Zulhijjah hari Aidil Adha. Hari ni Raya Haji. Besok Raya Haji, hari ni hari sunat puasa Arafah. Boleh? Dan 9 Zulhijjah orang duduk di padang Arafah. Begitu.
Wan Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu katanya su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ditanya tentang saumi yaumil Arafah, tentang hari Arafah. Qala, kata Rasulullah, yukaffiru sanah madiyah wal baqiyah, menghapuskan dosa tahun yang lepas, tahun sekarang ni yang baki ini. Bermakna berapa tahun? 2 tahun. Puasa Arafah menghapuskan dosa 2 tahun. Maknanya. Jadi ingat, nanti raya haji, besok raya haji, hari ni kita puasa. Walaupun duduk di rumah masing-masing. Sini daan. Lepas kat puasa belakang. Wa an sayyidati Aisyah radhiyallahu anha qalat, daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siyamu yaumil Arafah ka siyami alfi yaum. Masya-Allah. Maka puasa hari Arafah seperti puasa 1000 hari. Apa tahun 1000 hari? 3 tahun lebih. Riwayat pertama tadi 2 tahun. Mari hak ni 3 tahun lebih puasa. Besarnya puasa hari Arafah ni. Rawahul Baihaqi. Wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sama yaumal Arafah, siapa yang puasa hari Arafah, ghufira lahu zambun, maka Allah Taala ampunkan baginya dosa sanatain. Sanatain mutatabi'ai, 2 tahun berturut-turut. Maknanya orang yang berpuasa apa ni? Puasa hari Arafah. Riwayat Abu Ya'la dan rijalu sahih. Wa yustahabu siyam fihi, dan disunatkan puasa pada siapa? Li ghairi haji, bagi orang yang tidak mengerjakan haji. Bagi orang yang tidak mengerjakan haji. Jadi kalau lagi Mekah, puasa. Kerana dia bukan orang yang mengerjakan haji. Termasuk juga sunat adalah orang yang main dan haji. Tu kena puasa kot ya. Saya main haji kena puasa tak? Kena puasa. Tapi tu yang tu saja. Sebab haji tu haji yang bahaya, tidak boleh pegang. Masa dia tak naik haji, dia makan ke depan saja. Bila dia jadi haji, makan depan belakang. Tak boleh percaya. Baik, li'anna aula lahu fitru. Bagi orang haji, li'anna aula, kerana lebih aula lahu baginya, bagi orang kerja haji, al-fitra, berbuka. Dia jangan puasa. Kenapa jangan puasa? Liyuqawi ala adais nusuk, supaya kuat dia nak mengerjakan ibadat haji. Ibadat haji nak jalan kaki jauh. Maknanya jadi kena tubuh sihat sikit kuat, maka tidak afdal berpuasa bagi mereka. Kita yang tak kerja haji, afdal puasa. Yang kelima, saumu yaumi Asyura wa huwa yaumul ashir min Muharram. Maka puasa hari Asyura bulan Muharram, orang bubuh surga. Puasa hari Asyura 10 Asyura daripada bulan Muharram itu. Lama farada siyamu syahri Ramadan, mulanya puasa itu wajib. Ketika mana dipadukan puasa bulan Ramadan, nusikha wujubi saumi Asyura, kemudian dibatalkan wajib puasa Asyura. Dulu wajib. Sebelum bulan Ramadan puasa Asyura ni wajib. Kemudian wa baqiyat sunniyatun siyamu, maka kekallah sunat puasa dia sampai sekarang. An Abi Qatadah, daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya an siyami yaumi Asyura. Asyura ditanya tentang puasa hari Asyura 10. Kata 10 Muharram itu, qala yukaffiru sanatul madiyah, menghapuskan dosa tahun lepas tahun. Li'anna al-yahud, kerana setengah orang Yahudi, kana tu'azzim hadzal yaum. Orang Yahudi pun sunat juga. Orang Yahudi membesarkan juga hari Asyura. Orang Yahudi ni. Nadabalan siyamu tasib, maka Nabi pun mensunatkan kepada kita puasa hari yang ke-9. Kalau Yahudi 10 saja, kita 9-10. Tambah lagi 9. Ma'ahu bersama yang 10 ni, li mukhalafatihi, kerana nak tambah ikut, nak mukhalafah, tambah bersamaan dengan orang Yahudi. Sebab tu Nabi kata khalafal yahud, jangan kamu ikut Yahudi. Orang Yahudi potong qazak tu, qazak buat rambut botak kiri ni. Tinggal tu, itu qazak. Qazak ikut Yahudi. Nemo pun ikut juga. Maknanya ikut Yahudi. Yahudi pakai seluar kepala lutut cari, kita pun ikut juga kepala lutut cari. Jangan ikut Yahudi. Jangan ikut Yahudi.
Ha? Ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, lain bakaitu, sekiranya aku hidup lagi, aku kekal, maknanya sekiranya aku hidup ila qabilin, kepada yang kehadapan akan datang. Kalau aku hidup lagi akan datang, la asumanna tasi'a, aku akan puasa yang ke-9 Muharram itu. Katanya Nabi tidak sempat. Tahun depan tu Nabi sudah wafat, tak sempat puasa 9. Tapi nak bagi tahu bahawa kita sunat puasa 9, 10 Muharram. Yahudi 10 saja, kita 9, 10. Kerana tidak mengikuti Yahudi. Nabi tak ikut kan, benda itu ibadat puasa. Puasa kan ibadat. Dalam ibadat pun tambah ikut Yahudi. Boleh. Paham ikut Yahudi. Jadi faham-faham gitu kalau boleh hak Yahudi suruh jangan ikut. Ini cara Yahudi, tambah. Begitu. Boleh. Boleh. Hari diharapkan puasa, wallahu a'lam. Tambah akan datang.